Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ainul Syuhana binti Muhammad Rizal. Nama saya Munah Hadirah binti Muhammad Saifuddin, bernombor matrik DB210022. Nama saya Nur Zakia binti Syukur dengan nombor matrik DB210005. Nama saya Hani Umairah binti Uthman, nombor matrik DB210066. Nama saya Nur Syafiqah Hasanah binti Zulfani, kami matrik DB210017. Jadi kami akan terangkan tentang pembangunan produk Kata 2.0 dalam meningkatkan prestasi industri. Jadi sebelum itu saya akan terangkan tentang pengenalan dahulu, iaitu Kata 2.0 adalah alat inovatif yang menggabungkan pemotongan wayar tradisional dengan pemintal atau pemusingan chrome tambahan. Iaitu alat ini memberikan fleksibiliti dan juga kemudahan pengguna dalam pelbagai aplikasi, iaitu dengan segi pelbagai aplikasi, iaitu dari segi pemotongan wayar dalam kerja-kerja elektrik, iaitu dengan kelebihan ergonomik untuk mengurangkan keletihan dan juga ketegangan pada penggunaan berpanjangan. Iaitu ia dapat mengatasi masalah seperti kerosakan pada koprom, mempercepatkan waktu pemotongan dan juga mengurangi risiko kecederaan pada tangan. Yang mana dengan tujuan meningkatkan keselamatan, keselesaan dan efisiensi dalam pemasangan kabel. Jadi Kata 2.0 ini iaitu menjadi langkah inovatif dalam memperkakaskan elektrik dan juga elektronik. Jadi ini adalah gambar-gambarnya, iaitu gambar-gambar lakaran Kata 2.0 yang bakal dijalankan oleh kami. Itu sahaja daripada pengenalan. Seterusnya ialah Saya akan menerangkan tentang bab 2, iaitu kajian literatur. Penggunaan pemotong dan pemintal wayar telah menjadi alatan yang penting dalam bidang industri, terutama sekali dalam pendawaian dan pemasangan elektrik. Kajian-kajian lepas menunjukkan bahawa integrasi pemotong dan pemintal wayar berpotensi untuk meningkatkan produktiviti dalam pelbagai industri, termasuk telekomunikasi, elektrik dan elektronik dan juga automotif. Seterusnya ialah sistem pemotong dan pemintal wayar yang canggih adalah penting untuk prestasi dan kebolehpercayaan yang tinggi. Selain itu, kepelbagaian dan keselamatan peralatan adalah penting untuk operasi yang selamat dan berkesan apabila memotong dan memintal wayar yang terlibat dalam persekitaran industri. Selain itu, analisis kos untuk reka bentuk pemotong dan pemintal wayar merupakan komponen penting dalam membuat keputusan. Akhir sekali, penyelenggaraan peralatan pemotongan dan pemintalan wayar adalah penting untuk memastikan perindustrian berjalan dengan lancar. Saya akan menerangkan tentang metodologi bagi kumpulan saya. Seperti yang anda lihat pada infografik tersebut, terdapat carta ahli proses reka bentuk produk bagi kumpulan saya. Fungsi carta ahli tersebut adalah sebagai bimbingan atau rujukan bagi peringkat atau aliran kerja yang perlu kami lakukan untuk membangunkan produk kami. Seperti yang anda lihat pada carta ahli tersebut, langkah pertama yang kami laksanakan adalah menentukan masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Memandangkan projek ataupun produk yang kami bangunkan ini adalah berdasarkan global problem. Jadi kami perlu mengambil maklum balas daripada pelanggan yang pernah menggunakan produk tersebut sebelum ini. Selepas kami mengumpulkan data berkenaan dengan masalah yang dihadapi, barulah kami lanjutkan kepada peringkat membuat kajian latar belakang bagi produk tersebut. Seterusnya kami akan menyenaraikan ataupun menyatakan keperluan yang telah dinyatakan oleh pelanggan berkaitan dengan masalah yang mereka hadapi. Seterusnya barulah kami akan menyenaraikan sumbangsaran ataupun menilai semula berdasarkan masalah-masalah yang kami dapati daripada pelanggan, dan kemudian barulah kami memilih penyelesaian ataupun penambahbaikan yang perlu dibuat pada produk tersebut. Seterusnya membangunkan dan menyediakan prototipe. Dalam proses ini, pada awalnya kami akan menyediakan lakaran awal dan kemudiannya menyediakan lukisan secara 3D menggunakan aplikasi AutoCAD. Setelah mendapatkan ilustrasi awal bagi produk kami, barulah kami dapat meneruskan langkah kerja, iaitu penyelesaian prototipe, melakukan pengujian dan penilaian bagi prototipe tersebut, dan sekiranya terdapat masalah ataupun kegagalan terhadap prototipe tersebut, barulah kami mengulangi semula proses bermula daripada sumbangsaran dan seterusnya hingga kami dapat memenuhi keperluan pelanggan dan akhirnya kami dapat penghasilan keputusan. Penerangan yang seterusnya adalah melibatkan bahan produk. Yang pertama, motor DC, iaitu motor direct current, arus terus. Seterusnya, bateri lithium bersama dengan pengecas USB-C dan perlindungannya. Swiss Electronic self-locking,
ABS, papan PVC, bilah pemotong keluli, spring dan juga papan keluli. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya akan menerangkan berkaitan bab 4 iaitu keputusan projek. Ada 6 elemen utama yang perlu saya terangkan, iaitu yang pertama adalah pengenalan produk, yang kedua hasil pembangunan iaitu proses fabrikasi, yang ketiga keputusan penilaian, perbandingan saya memilih perbandingan produk di pasaran, yang keempat pengukuran produk, yang kelima implikasi kos projek iaitu kos projek yang kami gunakan berapa banyak kos, dan yang keenam yang terakhir adalah ringkasan keseluruhan bab 4 ni lah. Okey, saya akan menerangkan secara ringkas iaitu pengenalan produk. Okey, kami memilih kata 2.0 iaitu pemotong kabel yang telah kami ubah reka bentuknya menjadi lebih moden dan seterusnya membuat dua kerja menjadi satu, iaitu kerja memotong kabel dan memintal kabel menggunakan satu alatan, iaitu alatan inovasi kami, iaitu kata 2.0 lah. Itu main utama untuk produk kami. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan hasil pembangunan iaitu proses fabrikasi. Okey, apa itu proses fabrikasi? Proses fabrikasi ni adalah permulaan awal sehingga akhir macam mana kami membangunkan produk inovasi kami iaitu kata 2.0 lah. Yang pertama adalah berkaitan dengan langkah pertama iaitu pemilihan bahan. Yang kedua adalah penyediaan bahan. Yang ketiga adalah bentuk dan membengkokkan bahan-bahan tersebut yang telah kami pilih. Dan yang seterusnya adalah berkaitan dengan menggunakan mesin untuk membentuk bahan-bahan. Sebab kami menggunakan plastik, so mesin ni membantu untuk membentukkan bahan-bahan tersebut lah. Dan yang seterusnya adalah berkaitan dengan pemasangan. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan kemasan permukaan projek kami. Okey, kat sini adalah bahagian yang agak penting yang ingin saya highlightkan adalah sewaktu pemilihan bahan. Pemilihan bahan ni amat penting untuk membezakan kualiti produk kami dengan produk di pasaran lah. Kami menggunakan bahan-bahan yang tahan karat dan plastik yang digunakan iaitu PVC yang digunakan jenis yang tahan lasak supaya jangka hayat produk kami jauh lebih panjang daripada produk-produk yang ada di pasaran untuk mengelakkan daripada kerugian kepada customer lah. Okey, seterusnya saya juga akan menerangkan berkaitan dengan keputusan penilaian, iaitu yang saya memilih adalah perbandingan produk di pasaran lah. Ada 4 jenis kata yang telah saya pilih, iaitu kata yang pertama adalah kata yang biasa kami gunakan juga di bengkel, iaitu kata pillar. Okey, kata pillar ni dia saiz kabel yang digunakan agak terhad lah. Dia tidak boleh memotong kabel yang terlalu besar. Dia kalau lebih daripada mungkin tak silap saya 6mm ataupun mungkin tidak. Kabel soket lah 2.5mm pun dah agak susah untuk dia membuat potongan lah. Dari segi harga mungkin masih berpatutan dan mampu milik lagi. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan kata yang seterusnya adalah clamping tools. Okey, clamping tools ni dari segi harga mungkin agak sedikit tinggi tetapi masih boleh berbaloi dimiliki lah. Cumanya agak sukar ditemukan lah. Agak sukar nak pilih kat kedai tu, mungkin susah ditemukan lah kata ni. Okey, seterusnya adalah kata elektronik. Kata elektronik ni bagi saya tidak sesuai digunakan untuk kerja-kerja pendawaian elektrik oleh kerana seperti yang kita tahu kata dia sangat kecil. Dia hanya untuk khas kepada pemotongan-pemotongan kabel elektronik. So memang tidak sesuai digunakan oleh kerja-kerja pendawaian elektrik lah. Okey, yang seterusnya adalah berkaitan dengan skun pillar. Skun pillar ni bagi saya kekurangan dia sangat banyak. Salah satunya dia susah dimiliki sebab harganya sangat tinggi. Yang kedua adalah penggunaan dia yang kita tak familiar, penggunaan dia yang kita tak biasa jumpa. Macam tu. Okey, hasil daripada keputusan projek yang telah saya buat analisis ni kepada 4 kata, saya dapati kata yang paling bagus adalah kata pillar lah. Kabel kata pillar yang biasa kami gunakan di bengkel dan orang awam juga biasa gunakan, saya yakin biasa gunakan. Dan yang paling kurang adalah hydraulic kata lah. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan pengukuran produk. Okey, pengukuran produk yang kami gunakan agak simple dan berat produk pun agak sangat-sangat berpatutan lah dan mudah dibawa, reka bentuk yang menarik, lebih moden, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil lah.
Okey, panjang produk kami gunakan adalah 190 mm. Okey, luas bagi produk kami adalah 50 mm. Berat bagi produk kami hanya 100 gram dan sangat ringan dan mudah dibawa, ataupun nak masuk kocik pun boleh, nak pegang saja pun boleh, so tak ada masalah. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan kos projek. Okey, kos projek bagi kumpulan kami ada menggunakan beberapa bahan. Okey, yang pertama adalah berkaitan motor, iaitu yang kami gunakan adalah motor direct current. Kuantiti adalah satu, harga satu unit adalah RM9.17. Iaitu seterusnya adalah bateri, kami guna satu unit dan harganya adalah RM9.90. RM5.90. Swiss elektronik iaitu kuantiti satu sebanyak RM1.50. Seterusnya adalah ABS, 4 kuantiti dan satu kuantiti mempunyai harga RM20.8. So kali dengan 4, harga untuk ABS adalah RM80.32. Okey, seterusnya PVC, kami menggunakan satu kuantiti, harganya adalah RM14.30. Dan seterusnya bilah pemotong keluli, satu kuantiti membawa harga 0.68 sen. Seterusnya adalah spring, satu kuantiti RM6.97. Terakhir adalah papan keluli RM1. Satu kuantiti adalah membawa harga RM47. Maafkan saya. Okey, keseluruhan harga untuk kos bahan kami untuk bangunkan produk ini adalah RM165.84. Okey, seterusnya saya akan bagi ringkasan produk. Okey, ringkasan produk daripada keseluruhan bab. Saya suka highlightkan bahagian pemilihan bahan, kerana pemilihan bahan ni untuk memastikan produk kami jauh lebih baik daripada produk yang ada di pasaran. Seterusnya bagus, pemilihan harga tu agak perlu dititik beratkan untuk menjadikan produk kami ni sentiasa menjadi pilihan utamalah di pasaran. Seterusnya langkah-langkah kerja untuk membangunkan produk ni, produk inovasi ni pun juga penting bagi memastikan tiada kerosakan ataupun kata kami dapat berfungsi dengan baik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jadi saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang kesimpulan cadangan tentang projek kami. Yang pertama adalah tentang keseluruhan dapatan perbincangan, macam mana kami boleh menemukan segala idea, macam mana tercetusnya, macam mana kami boleh dapat idea ini. Yang pertama, kami telah membuat penelitian awal iaitu tentang analisis terhadap keperluan industri yang berkaitan dengan pemotongan wayar. Seterusnya kami juga ada buat tinjauan lecturer iaitu untuk kami tahu perkembangan terkini teknologi dalam memintal wayar. Mungkin kami ambil konsep ataupun kita nak tahu macam mana cara untuk kita pintal wayar. Seterusnya tentang kajian kejuruteraan juga kami buat. Kalau kami buat design macam ni, macam mana kita menilai kebolehgunaan. Kalau kami design yang kedua, macam mana kami boleh tahu keberkesanan untuk dia pemintal ataupun penguntung. Jadi seterusnya tentang kestabilan produk, kualiti dan kualiti produk. Jadi kami buat kestabilan dan kualiti produk ni kerana kami yakin kerana penelitian dan membentuk dasar yang kukuh untuk membangunkan pemotong wayar inovatif dan pemintal. Jadi kami kena tahu kualiti produk ni bagus ke ataupun tidak bagus untuk kami pasarkan dan sebagainya. Jadi apa yang kami dapat simpulkan, alat ini, alat Cutter 2.0 ni adalah alat yang membawa kehadiran solusi yang inovatif dan efisien dan dalam proses pemotongan dan juga pemintalan wayar. Jadi projek ini menegaskan bahawa inovasi ini mungkin akan berjaya menyampaikan produk yang tidak hanya efektif tetapi juga relevan dalam konteks industri pemrosesan wayar. Jadi cadangan kami untuk kami mungkin pada akan datang mungkin boleh dibaiki dan sebagainya, ataupun cadangan kerja yang akan datang mungkin kita nak lagi inovasikan dan sebagainya. Macam kami ada cadangkan mungkin kita boleh buat sensor kepada cutter tersebut. Mungkin potong, lepas potong tak payah tarik, mungkin terus pintal. So lebih mudah kepada pengguna, tak payah kita macam lepas kita potong kita masukkan slot lain.
untuk kita pintal. Mungkin kita boleh buat sensor, okey, after potong terus pintal. Itu kami punya mungkin cadangan pada masa akan datang. Dan juga mungkin daripada segi pemasaran, kita akan meningkatkan strategi pemasaran yang lebih efektif lah. Mungkin kita akan lebih pasarkan benda ni, lebih tahukan, lebih kenalkan kita punya produk kepada orang ramai. Itu sahaja daripada kumpulan kami untuk projek reka bentuk dan inovasi iaitu Kata 2.0, iaitu inovasi tentang pemotong wayar yang diletakkan function ataupun fungsi lain iaitu memintal wayar. Sekian, terima kasih.